Sanctuary Pantai Kucing, harapan buat si Comel gelandangan. Saya harap semua orang boleh tunjuk kebaikan kepada dia orang daripada kekejaman. Semenjak Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dilaksanakan, peluang ini dimanfaatkan oleh kebanyakan rakyat Malaysia untuk bercuti. Teluk Bahang Pulau Pinang antara tempat pelancongan yang menjadi tumpuan ramai. Ia terkenal dengan keindahan pantai yang membiru. Namun, tidak ramai yang tahu kawasan pantai di Teluk Bahang ini dihuni oleh ratusan ekor kucing. Kelibat si Comel di persisiran pantai ini menarik perhatian setiap individu yang berkunjung. Walaupun kucing-kucing di sini hanyalah haiwan jalanan, ia mudah didekati dan seolah-olah menagih kasih sayang daripada setiap manusia yang didekatinya. Macam nak tak? Saya mandi-mandi dengan anak-anak semua kat di pantai. Lepas tu nampak kucing banyak kan. Lepas tu terus kami main lah dengan kucing-kucing ni. Kucing ni semua dia manja-manja. Dia main dekat-dekat kan. Tu main-main tengok kucing pun bersih. Dengan bulu dia elok. Mamalia ini memang terkenal dengan kecomelan semula jadinya dan pakar dalam memberi ketenangan jiwa buat sesiapa yang melihat aksi keletah manja apabila dibelai. Sanctuary Pantai Kucing atau lebih dikenali sebagai Cat Beach mula ditubuhkan pada tahun 2011 oleh Taviet Fair Service, seorang wanita dari Amerika Syarikat. Mempunyai pengalaman menyelamatkan kucing yang mengalami kecederaan di persisiran Pantai Langkawi beberapa tahun lalu, mendorong Taviet untuk membina sebuah rumah khas buat kucing jalanan. Pada awalnya, tempat ini hanya menempatkan kucing jalanan yang diselamatkannya. Kini kebanyakan kucing yang menghuni di sanctuary ini hasil dari misi menyelamat haiwan terbiar yang dilakukan oleh sukarelawan di sekitar Pulau Pinang. Menempatkan kira-kira 300 ekor kucing, Taviet mengupah 2 orang pekerja untuk menguruskan semua haiwan kesayangan Rasulullah ini. Setiap pagi, makanan basah akan dihidangkan kepada kucing-kucing yang menjadi penghuni di sini. Makan. Mai. Setiap seekor dari haiwan di sini mempunyai kisah yang tersendiri. Ada di antaranya yang hampir kehilangan nyawa ketika dibawa ke sini. Dengan rawatan dan penjagaan yang rapi, keadaan kebanyakan kucing di sini semakin pulih. Bagi kucing yang masih berada dalam proses pemulihan, ia akan diletakkan di dalam sangkar. Selain menghidangkan campuran nasi dan makanan basah, ayam yang telah direbus akan disediakan buat kucing yang mempunyai masalah penghadaman. Ia akan dicarikan bagi memudahkan proses mengunyah. Kebiasaannya, kucing-kucing di sini akan dibiarkan berkeliaran dengan bebas. Namun bagi pendatang baharu, ia akan ditempatkan di dalam sangkar dalam tempoh yang tertentu bergantung pada keadaan kesihatannya. Proses kuarantin ini dilakukan kerana dikuatiri penyakit yang dihidapi kucing baharu akan dijangkiti dari yang sedia ada. Goyang. Sanctuary pesisir pantai ini pernah menjadi adiwira bagi kucing yang telah diselamatkan oleh Mas Rozana Muhammad Bahrum.
Semenjak itu, wanita berusia 48 tahun ini banyak meluangkan masanya dan berbakti kepada si comel di sini yang dikira sebagai penyelamatnya suatu ketika dahulu. Cat Beach ni dibina di tepi pantai, so di dalam kampung. So jadi selamatlah untuk kucing-kucing ni, jadi kurang ancaman lah kepada diorang dari kenderaan dan sebagainya. Ketika produksi Majalah 3 melakukan penggambaran, seekor kucing yang kelihatan lemah ditemui di bawah kereta di kawasan berhampiran. Mas Rozana menggunakan kemahiran asas veterinanya untuk mengenal pasti jenis penyakit pada kucing ini. Kucing ni saya jumpa bawah kereta tadi, nampak dia punya hidung diselaputi dengan hingus yang kering. So dari saya tengok, pandangan saya tengok dia tak sihat lah. So saya bawa datang. Dan dia ada cat flu lah, yang setahu saya. Dan kalau nampak macam dehydrate lah, macam nak tahu sebab bila kita pinch dekat tengkok dia atas ni, dia tak bounce balik. That means dia kekurangan air. Sekarang dah bersih, so dia boleh bernafas. That means dia boleh minum lah harap-harap. Tunggu. Setelah membersihkan kekotoran pada wajah kucingnya, ubat demam dan selsema diberikan. Menggelarkan diri mereka sebagai sukarelawan filosofi sahabat jalanan. Sekumpulan sahabat yang berasal dari Sungai Petani Kedah ini aktif membantu kucing jalanan yang kelaparan dan mengalami kecederaan. Sayu melihat haiwan gelandangan yang kelaparan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu di usia 22 tahun. Haikal Abdul Rahim sering membawa makanan kucing bersamanya setiap kali keluar dari rumah. Selain memberi makanan kepada haiwan jalanan, rawatan dan servis membersihkan kekotoran pada haiwan berbulu ini juga akan dilakukan. Oleh kerana kucing liar mempunyai kehidupan yang bebas dan jarang berinteraksi dengan manusia, justru bagi mendekati kucing seperti ini, mereka menggunakan teknik tertentu untuk mendekatinya. Kali pertama jumpa tu kami akan bujuk lah. Sebab kadang-kadang setengah kucing macam takut lah. Dia macam takut. And then first benda yang kami buat, kami akan panggil. Kalau dia stay lari juga, kami tak boleh buat apa lah. Just stay mujuk. Kadang ada setengah kucing macam injet tu, sakit tu. Dia macam kadang-kadang budak-budak tak apa kenal kita kan. Macam tu lah agak kucing juga. Lepas sesi memujuk, kami terus pergi ke basic cleaning. Cuci mana kadang-kadang tarik mata dengan hingus dia orang. Akan terus mengalir kan ada yang sumbat kan. Just terus basic cleaning telinga apa semua. And then terus kepada kadang kita akan tengok, akan check kulit-kulit untuk tengok kadang ada kutu, ada skin infection, fungus semua tu lah. Filosofi sahabat jalanan hanya bergantung kepada sumbangan awam bagi misi membantu haiwan gelandangan. Mereka menggunakan teknologi atas talian seperti media sosial bagi meraih dana untuk membeli makanan dan ubat-ubatan yang diperlukan. Manakala kepakaran Muhammad Mukhris Bakhtiar dalam bidang fotografi diguna pakai bagi usaha ini. Saya kerja sebagai freelance fotografer. So kadang-kadang macam okeylah sebab PKP je kan, tak apa banyak job and semua tu kan. Takkan nak duduk saja kan. Benda ni lah yang saya buat. Bagi saya fotografi ni benda yang agak menarik juga sebab bukan sekadar kita ambil momen atau gambar. Jadi kita boleh communicate dengan gambar sahaja dengan binatang-binatang kat luar. Sebab kadang-kadang bila tengok gambar binatang pun kita boleh jadi tenang. Tengok kucing pun semua boleh jadi tenang. Walau tidak mempunyai kepakaran dalam bidang veterina, atas dasar cinta yang mendalam terhadap haiwan, kumpulan ini mempelajari kemahiran asas merawat dan membersihkan kucing dengan sendiri.
Pada awal pembabitan, mereka banyak menuntut ilmu berkaitan perubatan daripada pakar yang berpengalaman merawat haiwan. Saya harap semua orang boleh tunjuk kebaikan kepada dia orang daripada kekejaman. Sebab setengah kadang pergi garden, kadang orang undur kereta takkan tengok belakang, takkan cek enjin dulu. Ada kadang yang sepak, simbah dengan air panas, minyak panas. Saya bagi pecinta haiwan, agak sakit lah bila tengok tu kan. Tapi kita nak marah, kita tak ada hak. Kita nak tegur, takut kena marah. Jadi saya harapkan orang-orang di society sekarang berubah. Tunjukkan ke haiwan. Sebab haiwan pun satu-satu kita punya tanda kita punya rezeki. Datang rezeki kita. Walau berbeza latar belakang dan minat, nilai cinta terhadap haiwan terbiar menyatukan mereka. Dan berbekalkan misi untuk membela nasib si manja gelandangan, ukhuwah persahabatan yang terjalin menjadi semakin akrab. Walaupun usia masih muda, usaha dan kegigihan mereka wajar dijadikan inspirasi. Pulau Pinang terkenal dengan pelbagai lokasi pelancongan sesuai bagi yang ingin lari dari kesibukan kota raya. Namun, jika bertandang di pantai Teluk Bahang, pengunjung yang hadir bukan sahaja disambut oleh deruan ombak yang menenangkan. Nyawan si comel jalanan yang menjadi penghuni di sini juga akan turut menyapa. Nazir Asmawi Zainul Abidin yang berasal dari Paya Terubong antara individu yang bergiat aktif dalam membantu kucing jalanan. Nazir sering bergerak secara solo dalam aktiviti menyelamatkan kucing yang kesakitan. Mula-mula tu memang dia takut. Takut bagi kira letak satu-satu, boleh ambil, ambil lagi. Tapi dah lebih daripada dekat sebulan lebih tu, mereka dah kenal kan. Mereka dengar bunyi motor, mereka dah tahu dah. Time mereka tahu. Pukul 5 tu kalau memang kadang daripada kumpul situ dah. Sampai tu memang mereka serbu main. Bagi makan. Selalu kucing saya bagi 3 ekor ikan untuk setiap kan. 3 ekor. Kadang saya akan letak lah makanan kering tu kan. Pagi petang, tak pergi tengah malam dapat pula. Macam kita lah nanti. Kadang dah makan pun tak pergi lepas 2-3 jam dapat pula. Bagi untuk macam dia punya siapa kan. Hampir 3 tahun menjalankan misi ini, dia telah berjaya menyelamatkan lebih 50 hingga 60 ekor kucing yang ditempatkan di Sanctuary Pantai Kucing Teluk Bahang. Bapa berusia 38 tahun ini mula menghantar mamalia gelandangan itu ke sana setelah ruangan di rumahnya dipenuhi dengan 20 ekor kucing yang dikutip dari jalanan. Lazimnya, haiwan yang diselamatkannya ditemui ketika rutin memberi makan di beberapa lorong sekitar. Dia satu yang benda ni. Saham akhirat. Memang kalau ikut kan, tengok kucing ni dah daripada kecil sampai besar, elok dia hidup. Boleh makan semua. Tapi, apa yang dia makan? Sisa-sisa makanan. Sampah sarap. Kadang benda tu dah berapa hari dah dalam tu sampah dia korek. Tapi untuk hidup, dia korek makan juga. Tapi tak salah kita bagi makan benda yang macam mana kita makan, benda elok, sedap, fresh, bagi dia orang makan. Sekurang-kurangnya mereka makan benda tu kan. Dia kata, macam ni makanannya. Daripada duk korek tu sampah, sebab tu punca banyak kucing yang sakit. Tengok kadang kucing-kucing kita jumpa di jalan, kurus tapi still boleh hidup. Kurus tapi still boleh hidup. Sebab apa dia makan makanan sampah. Sisa-sisa makanan tulang. Walau kebanyakan masanya dihabiskan bersama kucing jalanan, pekerja bebas ini percaya rutin yang dilakukannya itu tidak sia-sia. Baginya, setiap masa yang diluangkan bersama amat berharga. Beroperasi setiap hari dari jam 10 pagi hingga 10 malam, Sanctuary Pantai Kucing amat mengalu-alukan kedatangan pengunjung, terutamanya sukarelawan yang ingin membantu dalam perihal menguruskan kucing. Sebelum aktiviti gotong royong dalam mengendalikan kucing dilakukan, taklimat akan diberikan oleh Mas Rozana. Dikuatiri jika tersalah teknik ketika gotong royong, ia bakal membahayakan penghuni di pantai kucing. Tujuan datang kami adalah untuk bantu apa yang ada yang boleh bantu. Samping itu kami gain
knowledge dan juga information yang dapat bantu kami punya movement kami dekat Sungai Petani nanti. Haiwan jalanan ni kena bantu sebab makan ni memang boleh dia orang cari makan, boleh. Tapi kita kena fikir satu aspek lagi iaitu movement ni, Pak. Ada je yang sakit, ada je yang baby yang patah tangan, ada je yang macam ibu kena lenggek tapi tak dapat nak minum susu apa semua. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Najis dalam sangkar kucing dibersihkan 2 kali setiap hari. Justru kehadiran sukarelawan yang membantu pekerja di sini meringankan beban mereka. Memandangkan tenaga kerja di sini tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk memberi kasih sayang buat si comel, mereka juga menggalakkan pengunjung untuk membawa pulang dan menjadikan kucing di sini sebagai sebahagian daripada keluarga mereka. Setelah meluangkan waktu siangnya untuk memberi makanan kepada kucing di lorong-lorong sekitar Pulau Pinang, kebiasaannya Nazir melakukan rondaan di kawasan yang dipenuhi dengan kucing jalanan pada waktu malam. Bapa kepada seorang anak ini sering terjumpa anak-anak kucing yang berada dalam keadaan parah di tepi lorong. Kerap berdepan dengan kucing yang mempunyai penyakit berjangkit seperti fungus dan sporo, Nazir tidak pernah diserang oleh bakteria yang terdapat pada haiwan jalanan itu. Nazir gemar menyerahkan kucing yang memerlukan tempat tinggal di sanctuary ini. Ia akan memudahkannya untuk sering berjumpa dengan anak-anak jalanan yang telah diselamatkan. Malah menyaksikan perkembangan haiwan-haiwan terbabit dari masa ke semasa. Kita itu mau hari-hari cuci. Taruh pi apa? Sudah menjadi lumrah kehidupan haiwan mamalia karnivor seperti kucing sentiasa bergantung kepada manusia. Walau naluri haiwan gelandangan lebih berdikari berbanding kucing peliharaan, ia masih memerlukan belayan kasih sayang dari manusia. Usaha individu-individu ini yang bertungkus lumus dalam menghulurkan tangan kepada si comel tidak terhenti di sini. Bakti murni mereka dalam melindungi mamalia jalanan ini akan sentiasa diteruskan.